وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا فينا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, maka pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam siri kelangsungan ilmu setelah sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan tenaga pengajar lain dalam pengajian berkaitan dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah kali ini kita bersama akan membincangkan berkaitan dengan ilmu akidah pula. Okay, baik, jadi sebelum tu kerana saya kali pertama di dalam sesi pengajian ini, dan ini kita kelas pertama lah untuk pengajian kitab Aqidatul Awam. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Najib Afif bin Arif. Najib Afif bin Arif. Sekarang menetap di Gombak. Dari sudut latar belakang pendidikan, saya sebelum ni belajar di Darul Quran, JAKIM dalam bidang pengajian tahfidz wal qiraat, dan kemudian melanjutkan pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang pendidikan Islam, kemudian seterusnya master di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kini sedang melanjutkan pengajian di tingkat PhD dalam bidang hadis di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan selain daripada itu, saya juga bertalaqi dengan guru-guru untuk menuntut ilmu. Jadi itu saja cukuplah berkenaan dengan biodata ringkas ya. Okay, baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan mula membaca kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab ini merupakan suatu kitab yang membincangkan berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi terlebih dahulu kita sebelum masuk kepada isi kandungan perbincangan ya, perbincangan sebelum masuk kepada perbincangan isi kandungan kitab ni. Jadi terlebih dahulu saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk kita melihat betapa pentingnya pengajian ilmu akidah ni. Allah Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Maknanya, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kata para ulama, ahli tafsir, yang dimaksudkan daripada ayat ini ialah peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka dengan ilmu. Kenapa? Kerana dengan ilmu lah seseorang itu dapat terhindar daripada melakukan perbuatan dosa, dan dia dapat mencegah dirinya daripada meninggalkan perkara yang wajib. Kerana dengan ilmu lah kita mengetahui apa yang wajib ke atas kita dan apa yang haram ke atas kita. Dan apakah ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui perkara yang wajib ke atas kita untuk kita lakukan dan yang haram ke atas kita untuk kita tinggalkan. Maka tak lain dan tidak bukan, ya, tak lain tak bukan, iaitu ilmu fardu ain. Dan ilmu akidah adalah cabang daripada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain terdiri pada 3 cabang ilmu utama, iaitu ilmu akidah, fiqh dan juga tasawuf. Dan di antara 3 cabang ilmu ni, dah tentulah yang paling penting adalah ilmu akidah. Kerana dengan ilmu akidah, seseorang mengenal Allah Ta'ala. So, seseorang mengenal Rasul. Yang mana perkara ini penting. Kerana mengenal Allah Ta'ala, dengannya kita terjaga keimanan kita. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang melainkan setelah dia mengenal yang disembahnya.
Maknanya ya, daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali difahami bahawasanya sekiranya seseorang itu dia melakukan amal dalam keadaan dia tak mengenal yang disembahnya. Contohnya, dia menunaikan zakat, dia menunaikan haji, dia melakukan solat, rajin bangun malam dan sebagainya, rajin bersedekah, ya, rajin bersedekah dan tetapi dalam masa yang sama dia tak kenal yang disembahnya. Dia menyangka Allah yang disembahnya itu adalah satu jisim besar yang duduk di atas langit, bersila duduk atas kursi seperti makhluk. Jadi kalau inilah i'tiqad dia, maknanya yang disembahnya itu bukanlah Allah. Ini kata para ulama, yang disembahnya itu adalah berhala yang dikhayalkan. Kerana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak segala tiap-tiap sesuatu tidak menyamai Allah. Maknanya Allah tidak menyamai segala tiap-tiap sesuatu. Sedangkan orang ini dia melakukan amal dalam keadaan dia menyangka amal yang dilakukannya itu adalah kerana Allah yang dia gambarkan bahawasanya Allah yang disembahnya itu adalah suatu jisim besar, ada tangan, ada kaki, ada kepala dan sebagainya, duduk di atas langit, menetap di atas langit, contohnya begitu. Maka ini satu kesalahan yang sangat besar, bahkan keimanannya tak sah. Jadi kerana itu Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang melainkan setelah dia mengenal yang disembahnya. Dan sangat pentingnya ilmu akidah ni, kita tengok macam mana salafus salih, ya, mereka menyebutkan, ya, sahabat menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawasanya disebutkan, ya, seorang sahabat menyebutkan, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an thumma ta'allamna al-imana thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Makna dia, dulu kami bersama dengan baginda Nabi. Dan ketika itu kami berumur dalam lingkungan umur yang hampir baligh. Dan kami, dia kata, kami mempelajari keimanan. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Quran. Qabla an nata'allam al-Quran. Maksudnya kami belajar tentang keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, fazdadna bihi imana. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka bertambah keimanan kami. Jadi daripada hadis ni dipahami bahawasanya macam mana kita tengok para sahabat, ya, ketika bersama dengan baginda Nabi, mereka menitik beratkan ilmu akidah, ilmu tentang keimanan. Maknanya di samping ayat, mereka ambil berat ilmu lain juga, ilmu Al-Quran contohnya, tetapi ilmu akidah, ilmu tentang keimanan itu diutamakan. Bukan maknanya kita suruh tinggalkan mempelajari Al-Quran, maknanya kita suruh selain daripada Al-Quran, jangan kita abaikan ilmu yang lebih penting daripada itu, iaitu ilmu tentang keimanan. Maknanya kita mempelajari ilmu keimanan itu sebagai keutamaan kita, dalam masa yang sama ilmu lain seperti ilmu Al-Quran kita usahakan untuk mempelajarinya juga. Sebab ada sebahagian orang mereka bimbang, risau kalau anak-anak tak pandai baca Al-Quran, tetapi mereka tak peduli pun kalau anak-anak tak tahu tentang keimanan. Ini yang kita bimbang. Sebab itu di samping kita risaukan tentang pendidikan Al-Quran anak-anak ahli keluarga kita, yang lebih utama lagi adalah kita pastikan ilmu tentang keimanan, tentang ilmu akidah mereka terisi. Kerana itu adalah seutama-utama ilmu. Dan perkara ini diketahui, keutamaan ilmu akidah ni diketahui melalui hadis baginda Nabi. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayul a'mal afdal? Apakah amal yang paling afdal?
Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulih. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kata para ulama, berdasarkan kepada hadis ini, diketahui bahawasanya ilmu yang paling afdal ialah ilmu tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kerana ilmu yang membawa kepada amal yang paling afdal. Tadi amal yang paling afdal disebut dalam hadis tadi adalah amal apa? Amal yang paling afdal adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ilmu yang membawa kepada amal yang paling afdal, maka ia menjadi ilmu yang paling afdal. Jadi ilmu yang paling afdal adalah ilmu aqidah. Jadi saya pujilah apa mereka yang menggerakkan pengajian ni. Tengok, ya, selain daripada pagi tadi dah mulakan dengan pengajian berkaitan Quran, kemudian teruskan pula dengan pengajian akidah. Jadi tahniahlah kepada penganjur kerana selain ambil berat tentang ilmu Al-Quran, ambil berat juga berkaitan dengan ilmu fardu ain, seperti ilmu akidah. Okey, baik. Jadi di sana kita lihat betapa pentingnya ilmu akidah. Jadi bertuahlah kita, ya, kita mengharapkan keberkatan daripada apa yang kita lakukan pagi ini kerana kita berusaha untuk menuntut ilmu yang paling afdal, iaitu ilmu akidah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tak pasti dalam kalangan peserta pengajian ni ada dapat dah ke yang PDF kitab tu, PDF kitab Aqidatul Awam. Ada, tapi kalau ataupun ada yang mungkin ada bersama mereka kitab ni, atau mungkin ada yang tak ada sebab ni kelas utama. Okey, tu ada. Okay, baik. Itu ada di paparan skrin. Okey, baik. Okay, tapi sebelum kita masuk pada perbincangan kitab, kita terangkan terlebih dahulu tentang latar belakang kitab ni. Tentang latar belakang kitab yang akan kita jadikan rujukan dalam pengajian akidah kita ni. Baik, kitab kita ni yang diberi nama Aqidatul Awam, penulisnya ialah As-Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Itu nampak nama dia kat depan. Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Jadi beliau ni adalah pengarang kitab bagi Aqidatul Awam, yang kitab yang ada di paparan skrin ni, yang mana kitab ini merupakan suatu kitab yang padanya terhimpun perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Tapi bukan semua perbahasan tentang ilmu akidah, dia ambil yang penting-penting, perkara-perkara yang asas, yang penting, yang perlu kita sebagai orang Islam ketahui akan ia. Jadi antara perbahasan dalam kitab ini adalah berkaitan dengan sifat 20. Berkaitan dengan sifat ketuhanan. Sifat 20. Kemudian apa perkara-perkara sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang harus. Begitu juga kemudian berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan kitab samawi. Kemudian perbincangan berkaitan dengan para nabi dan rasul. Kemudian perbincangan berkaitan dengan kewajipan mentaati Rasulullah. Kemudian ada perbincangan berkaitan dengan hari akhirah. Kemudian ada berkaitan dengan perbincangan latar belakang Nabi, nasab baginda Nabi. Kemudian berkaitan dengan ahli keluarga baginda Nabi. Jadi itu sedikitlah secara ringkas lah, secara umum gambaran apa yang ada dalam kitab ni. Jadi kitab ni dikarang oleh, kita sebut tadi, Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Beliau ni lahir di Simbab, Mesir. Simbab. Kelahirannya iaitu pada tahun 1205 Hijrah. Maknanya lama dah. Dah dekat-dekat hampir lebih kurang 200 tahun. Lebih kurang. Dekat 200 tahun yang lampau lah. Lebih kurang.
hampir 200 tahun yang lampau. Okay, jadi beliau ni macam mana boleh tercetusnya penulisan kitab ni? Macam mana boleh tercetusnya penulisan kitab ni? Okay, pada suatu ketika ya, di akhir bulan Rajab, pada malam Jumaat terakhir bulan Rajab, beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat. Maknanya dalam mimpi itu beliau melihat ada baginda Nabi dan juga ada beberapa orang sahabat. Dalam mimpi tersebut, baginda Nabi berkata kepada beliau, Iqra' al-manzumata allati man hafidhaha dakhala al-jannah. Baginda Nabi dalam mimpi itu, beliau melihat, mendengar baginda Nabi berkata kepada beliau, bacalah olehmu al-manzumah. Al-manzumah ni maknanya susunan bait-bait syair lah. Allati yang man hafidhaha, yang mana mereka yang menghafaznya, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Beliau mimpi. Lalu beliau berkata dalam mimpi tersebut kepada baginda Nabi, wa ma tilkal manzumah, wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah, apakah manzumah tersebut wahai Rasulullah? Kemudian berkata sahabat yang berada bersama dengan baginda Nabi, Isma' min Rasulillah. Dengarkan olehmu daripada Rasulullah. Saya punya terputus pula satu lagi. Saya pakai dua. Okey, baik. Dah ada boleh. Saya pakai dua masuk dengan dua akaun. Satu ni sebagai untuk paparan skrin. Satu lagi kamera. Sebab laptop saya ni kamera dia problem. Okay, dah masuk balik. Internet dah connect balik. Okey. Mana tadi? Okey. Tadi okey, jadi beliau bertanya kepada dalam mimpi lah. Dalam mimpi tersebut beliau bertanya kepada baginda Nabi, apakah manzumah? Apakah manzumah tersebut? Wahai Rasulullah. Lalu jawab sahabat yang berada pada di sisi baginda Nabi dalam mimpi tersebut. Jawab sahabat tersebut, Isma' min Rasulillah, dengarkan olehmu daripada Rasulullah. Lalu dalam mimpi tersebut beliau mendengar baginda Nabi membacakan manzumah tersebut daripada bait 1 hingga 26 ni. Beliau mimpi baginda Nabi baca bait 1 sampai bait 26 daripada manzumah ni. Lalu kemudian beliau pun terjaga. Kemudian beliau terjaga daripada tidur. Bila terjaga daripada tidur tu, beliau dapati beliau telah pun sedia menghafaz daripada bait 1 hingga 26. Kita boleh tengoklah dalam kitab ni, bait 26 yang mana bait tersebut berbunyi, wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Bait ke-26 ni, yang ni yang beliau dengar di dalam mimpi. Tu, dalam paparan skrin tu. Okay. Kemudian setelah beliau terjaga, beliau telah sedia menghafaz bait-bait tersebut. Lalu beliau pun menuliskannya di dalam mencatatkannya apa yang beliau ingat, yang jelas nyata yang beliau terima, maknanya dalam ingatannya jelas nyata. Beliau menghafaznya dan kemudian beliau pun menuliskannya dan menambahkan pula bait syair ni sehingga menjadi lengkap sebagaimana yang kita ada di depan kita sekarang ni. Jadi bait ini
ya, gabungan daripada apa yang beliau dengar di dalam mimpi dan apa yang beliau tambahkan. Jadi semuanya ada dalam sekitar 50 lebih. Berapa? 57. 57. Ada dalam 57 bait. 57 bait syair. 57 bait syair. Sebab ini kalam ni dipanggil Al-Manzumah kerana dia merujuk kepada himpunan bait-bait syair. Kita kata ni dalam bentuk kalam nazam. Nazam maksudnya syair. Adapun sebahagian kitab ada yang disebut sebagai kalam nathar. Macam siapa pernah mengaji matan Al-Ajurumiyah kaitan nahwu, itu dia dalam bentuk kalam nathar. Tapi ini dalam bentuk syair. Okey. Jadi beliau mimpi ni, kemudian beliau pun setelah menulis dan menambahkannya, beliau namakan himpunan bait-bait ini sebagai Aqidatul Awam. Okey. Jadi kalau ada yang bertanya berkaitan dengan mimpi, boleh ke apa yang mimpi itu dijadikan sebagai catatan ilmu? Okey, jadi sebenarnya apa yang dimimpikan oleh Syekh Said Al-Marzuqi ni adalah perkara-perkara yang ada nafs dia. Maknanya berkaitan dengan sifat 20 kan, itu memang disebut dalam nafs. Banyak sekian nafs, sama ada hadis atau Al-Quran. Cumanya apa yang beliau dengar tu adalah perkara berkaitan dengan perkara-perkara yang disusun dalam bentuk bait syair. Dalam bentuk bait syair. Jadi kalau kita tengok bait-bait syair ni pun, ya, bukan perkara yang baru dalam Islam. Maknanya perkara-perkara yang disebut dalam bait-bait syair ni, antara dia sifat 20, sifat perkara yang wajib, perkara yang perkara yang mustahil bagi Allah. Itu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus. Walaupun tak disebutlah secara dalam nas, tak disebut dengan nama sifat 20, tapi intipatinya adalah, ya, dia adalah ilmu ni adalah intipati daripada nas-nas. Dia ambil keluar daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Kemudian berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul. Itu semua perkara yang bukan baru dalam Islam. Maksudnya diambil, ada sandarannya daripada nas-nas. Jadi tak ada masalah bila beliau mimpi, apa yang dimimpikan itu kerana ianya perkara yang selari dengan syarak. Tak ada percanggahan dengan syarak. Okay, baik. Jadi itu berkaitan sedikit tentang latar belakang kitab ni dan juga bagaimana tercetusnya penulisan kitab ni. Okay, dan berkenaan dengan kewafatan beliau pula, beliau wafat pada 1281 Hijrah. 1281 Hijrah. Jadi sekarang ni 1445 kalau lebih kurang. Lebih 150 tahun lah. Tadi beliau lahir 1205 kan, 1205 Hijrah. Kalau 1445 tolak 1281, lebih kurang dalam 16 lebih kan. So, maksudnya daripada tarikh beliau wafat sehinggalah sekarang ni 1445 Hijrah, lebih kurang dalam sekitar 160 tahun lebih lah. Tak sampai lagi 200. Tetapi panjanglah masa dia, tempoh dia. Maknanya kitab ni kita boleh kategorikan sebagai kitab turas. Kerana dia kitab yang warisan yang telah lama ditinggalkan kepada, maknanya dah diwariskan kepada kita sejak lebih daripada 100 tahun yang lampau. Okey, baik. Jadi kita pergi lihat kepada isi kandungan kitab ni, ya. Kita pergi kepada isi kandungan kitab ni. Kita dah dengar sedikit berkaitan dengan latar belakang kitab ni. Okay, kita tengok kepada bait yang pertama. Kita tengok bait yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Okay, ini bait yang pertama daripada nazam Aqidatul Awam, daripada syair Aqidatul Awam, susunan bait-bait syair. Okay, jadi yang kita lihat dalam bait yang pertama ni. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Apa maknanya? Maknanya ialah aku mulai dengan nama Allah dan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman dan dengan Ar-Rahim. Itu pun dah ada dalam bahasa Melayu dia tulis tu. Saya mulakan penulisan nazam ini dengan nama Allah yang kalau dalam nazam ni disebut yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih, yang selalu menganugerahkan kebajikan. Okay, jadi makna dia, aku mulai dengan nama Allah dan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, maknanya Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan dengan Ar-Rahim, lagi selama-lama yang memberi ihsan. Okey, baik. Dalam bait yang pertama ni, pengarang kitab memulakan penulisan kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan Bismillah. Dengan bacaan Bismillah. Jadi memang menjadi tradisi para ulama apabila memulakan pengarangan kitab, apabila mereka memulakan penulisan kitab, mereka akan mulakan dengan Bismillah. Kenapa? Kerana ini untuk beramal dengan hadis baginda Nabi, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang memberi manfaat dari sudut agama lah, dari sudut syarak, yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka ia akan berkurang keberkatannya. Maka kerana itulah untuk beramal dengan hadis ni supaya ada keberkatan dalam penulisan mereka, maka para ulama menjadi kebiasaan mereka memulakan karangan mereka, memulakan penulisan mereka dengan bacaan Bismillah, dengan penulisan Bismillah. Tapi ini dia susun dalam bentuk syair lah. Tengok, jadi susunan dia jadi begitulah. Dia nak sesuaikan dengan syairnya. Okey, baik. Jadi, apa makna daripada Bismillah? Bismillah maknanya aku mulai dengan nama Allah. Dengan nama Allah maknanya abda'u mutabarrikan. Aku mulakan dengan nama Allah untuk apa? Untuk aku mengambil keberkatan. Untuk aku mengambil keberkatan. Jadi dimulakan dengan bacaan Bismillah agar diberkati apa yang dia lakukan itu. Allah di sini, Bismillah dengan nama Allah. Allah adalah merujuk kepada lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Yang ia adalah nama bagi zat yang maha suci, yang berhak disembah. Dan apa makna Allah? Allah maknanya adalah man lahu al-ilahiyah, iaitu yang memiliki sifat ketuhanan. Apa makna dia? Sifat al-ilahiyah ni ialah al-qudrah ala al-ikhtira', iaitu kemampuan untuk menciptakan. Menciptakan dengan makna apa? Ikhrajul adami ilal wujud. Menciptakan dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Itu makna bagi lafaz Allah. Dia lafaz, ya, dia adalah lafzul jalalah. Merujuk kepada nama suatu zat yang berhak disembah. Yang maha suci, yang berhak disembah
yang maknanya ialah yang memiliki yang memiliki kemampuan untuk mencipta. Kemampuan untuk mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Kalau makhluk pun kan, makhluk kita sebut juga, kita nisbahkan dia sebagai mencipta, tetapi bukan dengan makna yang dinisbahkan kepada Allah. Lafaz sahaja sama. Dalam bahasa Melayu kan kita kata contohnya, si Fulan dia cipta kereta. Contohnya. Jadi lafaz perkataan cipta tu dalam bahasa Melayu kita sandarkan kepada makhluk, kita juga sandarkan kepada Allah, tetapi hanya lafaz sahaja yang sama. Adapun dari sudut makna berbeza. Makhluk bila kita sandarkan dia sebagai dia mencipta sesuatu, itu bukan dengan makna dia mengeluarkan perkara tersebut daripada tiada menjadi ada. Tetapi dia mengubah suai, dia menggabungkan, kemudian mengubah bentuk dan sebagainya. Seperti kereta tu kan, daripada besi tu dia gabungkan dan sebagainya. Kemudian bentuk sana tempur sini, gabung sana gabung sini, jadilah kereta. Jadi bukan dengan makna bila kita nisbahkan mencipta kepada makhluk, bukan dengan makna yang kita faham mencipta oleh Allah. Allah mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Okey. Dan kemudian War-Rahmani. War-Rahmani apa makna dia? Ya, kalau kita tengok dalam lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ada kalimah ar-Rahman. Jadi ar-Rahman apa maknanya? Ar-Rahman maknanya adalah al-kathirur rahmah bil mu'minin wal kafirin fid dunya wa bil mu'minina khassatan fil akhirah. Maknanya Ar-Rahman ialah yang maha kaya dengan rahmatnya kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan untuk mukmin, dan tertentu untuk mukmin di akhirah. Ini makna bagi Ar-Rahman. Maknanya yang maha kaya rahmatnya kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan tertentu untuk orang, maksudnya khusus untuk orang mukmin sahaja di akhirah. Sebab itu di dunia ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat bukan sahaja orang Islam dapat nikmat, orang kafir pun dapat. Kita lihat bagaimana di dunia ni orang kafir mereka juga dapat nikmat, dapat mengumpul harta, dapat minum, dapat hirup udara. Semua tu nikmat tu mereka dapat dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah dapat juga kepada orang kafir selain daripada orang Islam. Tetapi kena ingat itu di dunia sahaja. Adapun di akhirah rahmat Allah itu khusus untuk orang Islam sahaja. Adapun orang kafir setelah mereka meninggal, mereka tak dapat dah rahmat daripada Allah Ta'ala. Okey. Dan seterusnya wabir rahimi. Okey, apa makna ar-rahim? Dalam lafaz bismillah juga terdapat ar-rahim. Jadi ar-rahim itu maknanya adalah, maksud ar-rahim al-kathirur rahmah bil mu'minin. Adapun ar-rahim itu makna dia lebih khusus berbanding ar-Rahman. Jadi ar-Rahman yang maha kaya rahmatnya, yang mana rahmatnya itu kena pada orang Islam dan kafir di dunia dan orang Islam semata-mata di akhirat. Tetapi bila sebut ar-Rahim itu merujuk pada Allah yang maha kaya rahmatnya kepada orang mukmin sahaja. Jadi ada perkara-perkara nikmat yang orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat. Jadi nikmat yang khusus untuk orang Islam ni, jadi bila kita nisbahkan Allah dengan sifat rahmat yang sedemikian, maka Allah dinamakan sebagai Ar-Rahim. Antara dia nikmat apa? Kita dapat pahala. Pahala itu nikmat khusus untuk orang Islam. Orang kafir
walaupun mereka melakukan kerja kebajikan seperti bagi duit pada orang, tolong orang dan sebagainya, tetapi amal mereka tidak dianggap sebagai sesuatu yang memberi pahala kepada mereka. Pahala ni adalah sesuatu yang menjadi sebab untuk dia selamat di akhirat nanti. Jadi orang kafir ni, mereka di akhirat nanti tak selamat dah. Adapun orang Islam, kita dapat nikmat tersebut dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah yang tersebut tadi yang dinamakan sebagai Ar-Rahim, maka dengan rahmat Allah kita dapat nikmat apa? Nikmat kita dapat nikmat pahala. Kita dapat nikmat syurga. Di akhirat nanti orang Islam dapat nikmat syurga. Kemudian diampunkan dosa. Itu semua nikmat-nikmat yang dengan rahmat Allah dapat syafaat. Itu semua dengan rahmat Allah, yang mana rahmat Allah ni yang kita sifatkan Allah dengan Maha Kaya, yang kita sifatkan Allah sebagai bersifat dengan yang Maha Kaya rahmatnya kepada orang mukmin, itu kita namakan sebagai Ar-Rahim, merujuk kepada Allah yang Maha Kaya rahmatnya kepada orang mukmin. Adapun Ar-Rahman itu umum ya. Tetapi di sini ada peringatan penting. Ada peringatan penting yang perlu kita ambil perhatian. Kata para ulama, Ar-Rahman walaupun maknanya umum, tetapi lafaz ni dia khusus untuk Allah sahaja. Maknanya manusia kita tak boleh namakan sebagai Ar-Rahman, melainkan kalau kita idhafah lah, ada penyandaran, contohnya Abdur Rahman. Abdur Rahman, itu tak apa. Abdur Rahman maksudnya hamba yang maha kaya rahmatnya. Abdur Rahman. Tapi tak boleh kita namakan dia semata-mata Rahman. Tak kira lah ada alif lam atau tak ada, kerana makna Rahman itu dalam bahasa Arab, dari secara umumnya ada satu makna saja yang maknanya itu merujuk kepada, maksudnya dari secara umum makna dia hanya sesuai, hanya layak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja. Adapun Rahim, dalam kalimah penggunaan bahasa Arab, Rahim boleh kita nisbahkan, boleh kita nisbahkan kepada makhluk. Maknanya boleh kita namakan makhluk, kita namakan makhluk. Contoh kawan kita, nama dia Rahim, boleh. Abdur Rahim pun boleh. Rahim dinisbahkan kepada Allah. Rahim dijadikan apa? Rahim dinisbahkan kepada Allah, dan ianya salah satu daripada nama Allah. Itu sah, memang sah lah. Allah dalam lafaz bismillah dalam Al-Quran disebut Allah dengan nama Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim walaupun ianya adalah kalimah yang dinisbahkan kepada makhluk juga kepada Allah, tetapi lafaz tetapi dia sudut makna bila dinisbahkan kepada makhluk berbeza dengan bila dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang, kita ada kawan, kita boleh panggil dia Rahim, tak ada masalah. Tapi kalau nama kawan kita tu Abdul Rahman, jangan panggil dia Rahman sahaja. Jangan panggil dia Rahman. Sebab para ulama kata tak boleh. Sebab ianya sama seolah-olah macam kita panggil seseorang dengan nama Allah. Sama sahaja. Tapi sebahagian masyarakat Malaysia, mereka tak faham di sudut makna ni. Jadi kalau guru kami dia sebut, di negara Arab tak berlaku ginilah. Sebab mereka faham maknanya. Jadi kalau ada orang nama Abdul Rahman, kalau kita panggil Abd, nama depan tu tak apa. Tapi jangan panggil dia Rahman. Okay, jelas ya. Kemudian disebut di sini Daimil Ihsani. Daimil Ihsani. Apa makna dia? Yang sentiasa menganugerahkan kebajikan. Daimil. Daimil Ihsani itu merujuk kepada Allah Ta'ala yang sentiasa menganugerahkan kebajikan. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa mengurniakan nikmat kepada makhluk-makhluknya. Okey, jadi itu penjelasan huraian bagi bait yang pertama.
abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Maknanya ialah aku mulai. Aku mulai dengan nama Allah yang maha kaya rahmatnya kepada orang Islam dan kafir di dunia dan khusus untuk orang Islam di akhirah, dan dengan dan dengan nama Allah yang maha kaya rahmatnya kepada orang mukmin sahaja, yang lagi dia adalah yang sentiasa menganugerahkan nikmat kepada makhluknya. Jadi itu mafhum daripada bait yang pertama. Okey, yang seterusnya. Bait yang kedua. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Okay. Makna bagi bait yang kedua ini ialah segala puji bagi Allah yang qadim. Al-qadim al-awwali. Apa makna al-qadim? Maknanya Allah bersifat dengan qidam. Apa makna qidam? Apa makna bila kita kata Allah bersifat dengan qidam? Maknanya wujud Allah tidak dimulai oleh ketiadaan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang kewujudannya tidak dimulai oleh ketiadaan. Adapun selain Allah, semuanya makhluk. Makhluk semuanya hadith. Ma siwallah makhlukun. Wa kullu makhluqin hadithun. Segala perkara selain Allah itu adalah makhluk, dan setiap makhluk adalah hadith. Apa makna hadith? Hadith, ya, hadith lawan bagi qadim. Kalau qadim tadi kita kata yang wujudnya tidak dimulai oleh ketiadaan, maknanya dia sedia ada tanpa permulaan. Adapun hadith wujudnya dimulai oleh ketiadaan. Maknanya asalnya dia tak ada kemudian jadi ada. Siapa yang menjadikan ada? Allah Ta'ala. Itu kita sebut tadi di awal. Allah mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Jadi makhluk ni asalnya tak ada. Allah Ta'ala yang keluarkannya daripada ketiadaan. Okey, baik. Jadi falhamdu tu falhamdu sebelum tu, falhamdu tu, bila sebut alhamdu, apa makna dia? Kita memuji Allah tu. Alhamdu, maknanya as-sana'u bil lisan. Alal jamil lil ikhtiyari. Okey, maknanya kita melafazkan dengan lisan, ucapan pujian kepada Allah Ta'ala. Kita melafazkan pujian kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ni, ya, Allah yang banyak memberi nikmat kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, sedangkan Allah tidak wajib ke atasnya untuk mengurniakan nikmat tersebut. Jadi bila kita sebut falhamdulillahil qadimi, maknanya di sini ada alif lam di sini. Falhamdulillah maknanya segala puji. Sekalian puji itu bagi Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut segala puji, kata para ulama, puji itu secara umumnya ada 4 jenis. Ada puji qadim bagi qadim. Maknanya puji Allah kepada zatnya. Allah memuji zatnya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah memuji zatnya. Itu puji qadim. Ulama kata puji qadim kepada qadim. Allah memuji zatnya. Dan ada juga disebut sebagai yang kedua, puji qadim bagi hadith, iaitu pujian Allah kepada makhluknya. Contohnya
dalam firman Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Maksudnya sebaik-baik hamba bahawasanya yang taubat kepada Tuhannya. Ini Allah memuji hambanya. Maksudnya pujian Allah kepada hamba. Jadi jenis puji yang ketiga pula ada puji makhluk bagi Allah. Kita panggil puji hadith bagi qadim. Makhluk memuji Allah contohnya disebut alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini. Itu puji makhluk kepada Allah. Dan ada puji makhluk kepada makhluk. Itu kita maklumlah puji makhluk kepada makhluk. Jadi puji ni, semua jenis puji ni sama ada puji qadim kepada qadim atau puji qadim kepada hadith atau puji hadith kepada qadim atau puji hadith kepada hadith atau puji hadith kepada hadith. Ini makna dia sama ada puji pujian Allah kepada Allah atau pujian Allah kepada makhluknya atau pujian makhluk kepada Allah atau pujian makhluk kepada makhluk. Semua jenis puji ni hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Maknanya adalah milik Allah. Kerana apa? Kerana walaupun contohnya makhluk dia, walaupun Allah contohnya dalam kita sebut tadi Allah memuji makhluk, tapi hakikatnya yang menciptakan makhluk siapa? Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Jadi sebenarnya bila dipuji makhluk, pujian itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Begitu juga bila makhluk memuji makhluk. Contohnya kita kata, engkau ni pandai lah. Jadi kepandaian tu siapa yang cipta? Allah yang menciptakannya. Jadi hakikatnya pujian itu kembali kepada yang menciptakan kepandaian tersebut, Allah Ta'ala. Jadi itu sebab bila disebut alhamdulillah, segala puji itu adalah milik Allah, lillahi. Allah yang bersifat dengan Al-Qadim. Itu yang tadi kita sebut Al-Qadim, Allah yang bersifat dengan kewujudannya tidak dimulai oleh ketiadaan. Dan ulama' ni kata Al-Awwal dan Al-Qadim ini satu makna. Al-Awwal di sini dengan makna yang sama dengan Al-Qadim, iaitu sedia ada. Bukan dengan makna wujudnya paling awal ya. Maknanya asalnya tak ada tapi dia yang paling awal ada. Tidak. Maknanya Al-Awwal di sini maknanya sama dengan makna Al-Qadim. Al-Qadimil Awwal, Al-Qadimil Awwal maknanya sama je makna. Maknanya sedia ada. Sedia ada tanpa permulaan. Ada dua. Satu makna sahaja. Maksudnya la bertida'a li wujudihi, yang tiada permulaan kewujudannya, yang kewujudannya tiada permulaan. Al-akhiri al-baqi, al-akhiri al-baqi, maksudnya apa makna al-akhiri al-baqi? Ini juga kedua-duanya satu makna, iaitu Allah yang tidak yang tidak binasa. Al-akhiril baqi maksudnya yang kekal tidak binasa. Allah tidak binasa, tidak mati, tidak hilang, tidak musnah. Jadi bila sebut al-akhiri, ini bukan dengan maknanya bukan dengan makna dia yang paling akhir tapi yang akan musnah. Tidak. Tetapi al-akhiri di sini dengan makna kekal, tidak binasa. Kekal tidak binasa. Begitu juga al-baqi. Al-baqi sama maknanya kekal tidak binasa. Bila tahawuli, yang tidak berubah, yang kekal abadi. Itu kata al-akhiril baqi, yang kekal tidak binasa tanpa perubahan. Bila tahawuli, tidak berubah. Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan perubahan. Kerana sesuatu yang disifatkan dengan perubahan itu adalah hadis. Kata para ulama, sebesar-besar tanda kebaharuan adalah hadis tadi baharulah kan. Jadi kita sebut, ulama sebut sebesar-besar tanda kebaharuan adalah perubahan. Sebesar-besar tanda kebaharuan maknanya sebesar-besar tanda bahawasanya perkara tersebut adalah baharu. Maknanya asalnya dia tak ada, kemudian jadi ada, adalah perubahan. Kenapa? Kerana contohnya yang paling nyata sekali, asalnya makhluk ni, contohnya kita tak ada di dunia ni.
kemudian kita berubah menjadi ada. Jadi perubahan itu menunjukkan bahawa asalnya sesuatu tu tak ada. Contohnya asal kita berubah daripada kecil ke besar. Asalnya besar tu tak ada. Asalnya besar tu tak ada. Kemudian kita berubah daripada kecil jadi besar. Kemudian, ataupun daripada muda ke tua. Asalnya tak ada tua tu pada kita. Kemudian kita berubah daripada muda jadi tua. Jadi sesuatu yang berubah itu menunjukkan sesuatu tu dia bukan qadim, tetapi dia baharu. Maknanya dia adalah sesuatu yang diciptakan. Sebab kita dah sebut tadi, semua yang diciptakan adalah baharu. Adapun Allah qadim, maka zat dan sifat Allah tidak berubah. Allah sedia ada tanpa permulaan, kekal abadi tanpa pengakhiran. Okey. Jelas ya? Ni nak kat 9.35. Jadi ada apa persoalan ya? Cukuplah 2 bait hari ni. Nanti kita sambung lagi minggu hadapan. Dia ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ulangkan tadi yang hadith tadi, makna hadith tadi? Oh, kullu amrin. Ya. Yeah. Okey, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Maknanya setiap perkara yang memberi faedah dari sudut agama lah, dari sudut syarak, yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta'. Aqta' di sini dengan makna berkurang keberkatannya. Sebab itulah kita dianjurkan buat perkara-perkara yang berfaedah seperti membaca, minum, tak kiralah, minum ke, bersukan ke dan sebagainya, benda yang boleh bagi manfaat dari sudut syarak, maka kita mulakan dengan bismillah supaya setiap pekerjaan kita tu ada keberkatannya. Apatah lagi perkara yang bermanfaat besar macam penulisan kitab kan. Jadi sudah tentulah kita mengharapkan keberkatan yang banyak daripada Allah, maka jangan kita lupa mulakan perbuatan kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Barakallahu fiik. Ya, ada apa-apa soalan lagi? Okay. Rasa kalau tak ada, saya serahkan kepada pengurusi majlis kita lah. Jadi kita sambung pengajian kita minggu hadapan, insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz. Saya lihat di sini ada di ruangan chat tu ada soalan yang bertanya tentang kalau kita dah lazimi panggil nama Rahman, Rahim tu macam mana Ustaz? Adakah berdosa? Mohon pencerahan. Okey, baik, begini. Sebelum ni kita tak tahu. Okey, tak apalah. Kita tak tahu. Tapi setelah kita tahu, maka tak bolehlah kita namakan dia. Sebab bila kita dah tahu, tak ada penguzuran dah. Bahkan kata para ulama, sekiranya seseorang tu, dia telah mengetahui maknanya dan dia namakan kepada makhluk, inat, maksudnya dengan kedegilan. Contohlah, Allah, Rahman, contohnya lagi Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, itu antara nama-nama yang tak boleh kita berikan kepada makhluk kerana maknanya itu hanya layak bagi Tuhan sahaja. Tetapi kalau kita namakan manusia dengan nama Allah, contohnya nama orang, Abdullah, kita namakan dia dengan nama Allah. Kita panggil kawan kita, Allah, mari sini. Tak boleh. Kalau kita dah tahu nama tu Rahman, itu khusus untuk Allah, maka kita tinggalkan. Tapi kalau kita terlajak kata, terpanggil, dah biasa panggil, tiba terpanggil Rahman, itu taklah, itu tak sengaja, tak adalah kita kata hukum sebagai dosa tu sebab kita sampul lisan kan, terlepas kata, sebab dah terbiasa. Tapi kalau kita dah tahu, tak boleh. Tapi kalau ulama, kalau kita inat dengan kedegilan, bukan sahaja dosa, bahkan boleh membawa kepada ridah, maksudnya terbatal keimanan kita kerana kita sengaja menamakan sesuatu,
makna yang kita menyandarkan makhluk dengan makna yang hanya layak bagi Tuhan sahaja. Jadi tak boleh sebab kita memberikannya dengan makna yang hanya layak bagi Tuhan saja. Jadi bila dah tahu, kita jangan panggil dah lah. Kalau sebelum ni tak tahu, tak apalah. Okey, baik. Maaf Ustaz lah. Jadi kita panggil dia Abdul Rahman lah. Abdul Rahman ataupun kalau orang Arab kadang dia panggil orang yang nama Abdul Rahman, Abid. Abid dia panggil depan tu, Abid. Abid. Oh. Jadi maknanya kita panggil penuh lah, tak boleh panggil Rahman dia. Kalau tak nak panggil penuh pun tak apa. Tapi jangan panggil Rahman, panggil Abid. Abid boleh. Jadi jangan panggil Abid. Rahman. Kata. Oh. Tapi Rahim boleh. Rahim itu tak ada masalah. Rahim Rahim boleh. tak apa. Sebab dia ada makna yang layak bagi Allah, ada makna yang layak bagi makhluk. Di dalam bahasa Arab. Okey. Okey, terima kasih. Ustaz untuk Abdul Rahman je lah Ustaz ya. Jadi ada masalah. Nama penuh dia lebih kurang dalam 10 nama dalam Asmaul Husna yang ulama sebutkan tak boleh kita namakan kepada makhluk kerana dia hanya layak bagi Allah. Antaranya selain daripada Ar-Rahman, Allah, ada lagi Al-Khaliq. Al-Khaliq maksudnya yang mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Jadi orang yang nama Abdul Khaliq, jangan kita panggil dia Khaliq dengan qaf ya. Qaf. Itu pun tak boleh. Ada lagi Ustaz nak tanya Ustaz. Saya adik saya nama Abdul Rahman. Kita macam panggil Man saja boleh? Ada orang panggil Man saja. Singkat. Man dia tu tak ada masalah sebab dia tak datang dengan makna yang kita sebut tadi Ar-Rahman kerana dia ambil nama Man je tu, dia dah jadi lain makna dia. Dia Man je, kita dah jadi lain makna dia. Tapi kalau kita ambil penuh tu Rahman, kalau Man tu makna kita dah namakan dia dengan sesuatu yang lain dah tak ada makna Ar-Rahman tu. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, saya rasa setakat itu saja. Dah tak ada apa-apa persoalan. Mungkin ya, Ustaz, insya-Allah kita akan bertemu semula di lain di sambungan seterusnya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Najib Afif atas kongsian ilmu mengenai pengajian berkitab itu Aqidat Al-Awam dengan perbincangan melalui pendidikan tauhid ni yang juga berhubungan erat kepada Allah SWT, diri sendiri dan juga sesama manusia. Dan mudah-mudahan ianya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita pada pagi ini dan juga diberi kefahaman buat kita semua dalam memahami syariatnya, dan tidak lupakan kepada penaja program ini dan juga penyumbang-penyumbang. Semoga kita diberikan keberkatan rezeki dan umur melalui semangat ini. Dan Ustaz, kita tutup dululah. Saya serahkan kepada Ustaz untuk menutup majlis ilmu ini untuk sambungan seterusnya dan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.